Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Terima kasih atas kesudian anda menonton program Mau'izah Ramadan 1442 Hijrah Wakaf Intelek Masjid Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini, masa yang ada pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, saya akan membicarakan satu topik, satu tajuk yang cukup rapat dengan bulan Ramadan, iaitu meraih malam Al-Qadar. Bagaimana kita nak mencapaikan, nak mendapat Lailatul Qadar? Sebelum saya pergi tajuk yang lebih jauh, ingin saya kaitkan sikitlah apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Bila kita sebut dengan Lailatul Qadar, iaitu satu bulan yang penuh dengan keistimewaannya, penuh dengan kehebatannya, iaitu disebut dalam Al-Quran, bagaimana yang saya sebut pada episod yang sebelum ini, yang mungkin ada penceramah dan tuan-tuan pun sedia maklum, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alf syahr. Semua dah sedia maklum. Itu istimewanya Lailatul Qadar. Dan bila kita rincikan lailah, iaitu yang bermaksud dengan tenggelamnya matahari hingga terbit fajar, itu lailah. Dan qadar ini pula bermaksud kemuliaan. Maknanya kemuliaan malam daripada terbenam matahari hinggalah terbit fajar. Maknanya dia berlaku di sebelah malam. Itu Lailatul Qadar. Dan kalau kita nak sebut kelebihan, saya dah sebut dah pada episod yang sebelum ini. Saya dah sebut Lailatul Qadar, kelebihan-kelebihannya. Cuma di sini ingin saya sebut bilakah, sebab kita nak meraih Al-Qadar. Tentu kita nak tahu bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Memang dia jadi satu perselisih faham ataupun perbezaan pandangan daripada kalangan ulama bersandarkan kepada hadis. Tapi yang masyhurnya Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 akhir pada malam ganjil bulan Ramadan. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan dalam malam yang ganjil. Dan Aisyah pun pernah menceritakan bahawa Rasulullah pada 10 malam terakhir, Rasulullah memperbanyakkan, memperhebatkan lagi amalan-amalannya, dan Rasulullah mengajak keluarganya, dan Rasulullah memisahkan tempat tidurnya dengan isteri-isterinya 10 malam yang terakhir. Dengan maknanya waktu berlakunya, bila nak berlakunya Lailatul Qadar, yang masyhurnya ialah 10 malam yang terakhir. Cuma ada yang menyatakan berlakunya malam Lailatul Qadar ini pada malam yang ke-27 Ramadan. Ada yang menyatakan berlaku pada malam 23 Ramadan. Imam Syafi'i berpandangan mengatakan 23. Ada menyatakan 21. Ada kan yang mengatakan yang genap 24. Tapi yang saya tertarik ialah Ibn Abbas. Ibn Abbas ni merupakan seorang pakar dalam tafsir. Dia mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar ni berlaku pada 27 Ramadan bersandar kepada mana? Dia bersandar kepada ayat yang dia ambil. Ayat Al-Qadar ada 30 ayat. Dan ayat yang ke-27 itu
Dia ada ayat yang ke-27 itu. Hiya salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya itu domirnya kembali kepada Lailatul Qadar. Dia duduk ayat perkataan yang ke-27, hiya tu kembali kepada Lailatul Qadar. Maka Ibn Abbas dia lebih tertarik menyatakan malam berlaku Lailatul Qadar ialah pada 27 Ramadan. Dan tanda-tanda sebab kita nak mencari, nak meraih Lailatul Qadar, Lailatul Qadar kita nak meraih tanda-tanda Lailatul Qadar ni, para ulama Rasulullah tak bagi secara tepat tanda-tandanya. Cuma menceritakan secara orang kata rambang. Walaupun ada hadis-hadis yang menceritakan. Di antaranya tandanya malam tersebut terang dan nyaman, tidak panas pada paginya. Itu di antaranya. Saya ulang lagi, tanda-tanda Lailatul Qadar, malam tersebut terang dan nyaman dan tidak panas pada paginya. Dan tandanya lagi, pada keesokan paginya matahari keluar dalam keadaan yang tenang, seakan-akan disebut dalam pandangan ulama mengatakan seakan-akan seperti mana dalam bulan, seperti mana matahari itu bulan purnama yang penuh. Maka keluar tu redup, sejuk, tenang dan sebagainya. Itu tanda-tanda. Dan bila kita dapat Lailatul Qadar, apa yang kita raih dah? Doa Lailatul Qadar. Ini yang doa Lailatul Qadar yang kita nak sebut. Yang paling simple, bila Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila aku dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang perlu aku baca doa? Maka Rasulullah ajar kepada kita, Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Senang. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf dan pemurah, maka maafkanlah diriku. Itu doa Lailatul Qadar yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak dapat benda tersebut, kita kena sering berdoa juga untuk dapat meraih Lailatul Qadar tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sana wa inna ala ihyaiha qiyamiha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan juga pada setiap tahun, dan bantulah kami untuk menghidup dan membangunkan malamnya dengan rahmat-Mu, wahai yang maha permurah lagi maha penyayang. Maka kita sentiasa berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan amalan dah kita dapat, kita dah baca doa, amalan apa yang perlu diisi? Apa yang perlu kita isi pada malam Lailatul Qadar? Kita nak raih dapat Al-Qadar itu, malam tu kita nak dapat apa benda? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni sebab apa disebut Qiyamul Lail? Qiyamul Lail ni orang kadang-kadang salah faham. Qiyamul Lail ni dia duk nyangkakan bahawa bangun per 3 malam. Itu ya betul, tapi itu juga betul. Tapi nak bagi tahu Qiyamul Lail ni makna selepas Isyak tu dia namakan Qiyamul Lail. Tak perlu tidur. Nak tidur ni ialah tahajud. Itu barulah syarat untuk tahajud, kena tidur selepas Isyak. Nyenyak sekali. Tapi Qiyamul Lail mana lepas Isyak tu boleh tadarus Al-Quran, boleh berzikir, boleh bertasbih, boleh bertaubat, semayang sunat hajat dan sebagainya. Itu Qiyamul Lail. Besar bila kita sebut dengan Qiyamul Lail. Dan yang terakhirnya banyak mungkin yang saya melihat adalah keluhan-keluhan daripada kaum wanita. Ustaz, kami ni orang ni perempuan Ustaz. Apa yang kami nak dapat Ustaz?
Bila mana nak jumpa dengan Lailatul Qadar, kami tak boleh buat apa. Orang kata nak baca nak semayang tak boleh. Nak puasa tak boleh. Itu apa yang kami nak buat, Ustaz? Boleh. Bagi wanita pun sama. Sebenarnya, ganjaran tetap sama. Teruskan amalan. Perbanyakkan. Perbanyakkan doa. Hingga Rasulullah, sebab itulah bila saya sebut yang hadis yang saya sebut awal tadi, bila Aisyah tanya kepada Rasulullah bila dia bertemu dengan bulan Ramadan, apa dia buat? Berdoa, minta ampun. Doa boleh. Berzikir boleh. Bagi makan suami, buka puasa, dapat pahala sama. Malam tersebut bagi suami, bagi anak-anak bersahur, dapat pahala. Qiyamul Lail juga benda tersebut. Maka benda qiyamul lail semua orang boleh dapat. Kita boleh meraih bersama. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan pada tahun ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu di lain kali. Akhirul kalam taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Muhammad Al-Fatih telah dibina pada tahun 2016 dengan menampung seramai 1,500 orang jemaah. Prasarana yang berbentuk kemudahan untuk para jemaah di masjid ini terdiri daripada ruang solat utama, dewan solat muslimat, balai lintang, pejabat bagi urusan pentadbiran beserta bilik kuliah khas yang memuatkan seramai 30 orang jemaah. Alhamdulillah, pada tahun 2019, masjid ini telah terpilih sebagai Masjid Bestari di Negeri Perak. Satu penilaian permakahan oleh bahagian pengurusan Masjid Negeri Perak telah dibuat, yang mana masjid ini pada tahun 2019 menerima markah iaitu 65.33% yang membawa rating sebanyak 2 bintang dan berada di tangga pertama dalam Ipoh dan tempat ke-27 daripada 53 buah masjid bestari di negeri Perak. Manakala pada tahun 2020 pula, masjid ini menerima markah iaitu 83.82% yang membawa rating sebanyak 4 bintang dan berada di tempat kedua dalam Ipoh dan tempat ke-13 daripada 53 buah masjid bestari di negeri Perak. Yang berbahagia, Datuk, Datin, Tuan-Puan, sempena Ramadan 1442 Hijrah ini dan selaras dengan moto masjid iaitu Masjid Imarah Karya Thaibah, pihak kami mengalu-alukan semua muslimin dan muslimat untuk mengimarahkan Masjid Muhammad Al-Fatih ini dengan program Ihya Ramadan seperti majlis berbuka puasa, majlis tahlil, kupasan hadis, solat sunat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Manakala 10 malam Ramadan terakhir pula turut diadakan program Qiyamul Lail dan juga sahur turut disediakan. Selain daripada itu, ke arah merealisasikan Masjid Bestari dan keselesaan para jemaah dengan beberapa penambahbaikan telah dirancang seperti pemasangan awning di sisi kanan dan kiri masjid, begitu juga pemasangan awning di ruangan parkir motosikal untuk keselesaan para jemaah. Pihak masjid juga turut menjalani projek pemerkasaan ekonomi masjid seperti kabin gunting rambut bagi untuk disewakan mana-mana golongan asnaf daripada ahli karya Masjid Muhammad Al-Fatih ini. Bukan sekadar itu, mulai September 2021, projek pembinaan blok pentadbiran Masjid Muhammad Al-Fatih akan dimulakan dengan menelan belanja sebanyak RM2.5 juta dan jangkaan siap projek ini selama 2 tahun. Bagi memenuhi hasrat ini, Jawatankuasa Karya bercadang ingin mendirikan sebuah blok bangunan pentadbiran Masjid Muhammad Al-Fatih yang terdiri daripada 2 tingkat merangkumi pejabat pentadbiran, bilik mesyuarat, perpustakaan, bilik tetamu, dewan seminar, bilik kaunseling serta ruang jamuan. Turut juga dirancang iaitu pembinaan landscape untuk laluan jalan kaki bagi mereka yang ingin menjalani aktiviti riadah di kawasan masjid ini.
Didoakan usaha yang murni ini dipermudahkan oleh Allah dan sumbangan orang ramai sangat dialu-alukan. Justru kami sangat berbesar hati memohon semua muslimin dan muslimat sama-sama menjayakan projek ini dengan menghulurkan infak ke tabung Masjid Muhammad Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Masya Allah, kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan yang diberkati, bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang di hujung-hujung bulan Ramadan ni, selain kita, Allah Ta'ala syarankan kita bersolat, buat ibadat solat, buat ibadat mengaji. Selain daripada itu, digalakkan juga kita untuk menginfak. Jom kita berinfak dan kita banyak bersedekah di akhir-akhir Ramadan ni. Kita rebut peluang kita dan kita subscribe. Jangan lupa kita subscribe di MMAF channel. InsyaAllah sama-sama dengan saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.